Berapa RM1? Kami tak terima kad lah. Susah lah nak terima kad. Siapa kata susah? Kini, peniaga boleh terima pembayaran secara debit melalui aplikasi Tap on Phone. Guna telefon je. Tak ada sewa bulanan. Ia lebih murah untuk peniaga. Pelanggan dan resip minta je nombor telefon atau email untuk hantar resip digital. Selamat, cepat, mudah. Daftarlah sekarang. Hi guys, welcome back to our podcast What's Up UiTM Kelantan. Okay, saya SMPP Naina Khairul akan jadi your moderator hari ini. Okay, so guys, fokus. Hari ni saya bawa someone special, someone yang jauh dari mana tu? Jauh dari Jepun. Okay, so I will introduce our panel, Ayu Maisara. Hai. Okay, Ayu boleh perkenalkan diri? Okay. Assalamualaikum. Nama diberi Ayu Maisara binti Azhar. Boleh panggil saya Ayu ataupun nama glamour saya adalah Yuyu. Selaku Setiausaha Negeri Barat Sri Arjuna. First of all, saya nak ucap terima kasih sebab saya dijemput untuk menjadi panel hari ini. Saya agak terkejut dan tak sangka lah sebab saya dijemput. Cantiknya hari ni. Terima kasih. Okay guys, but kenapa Jepun? Sebab today's episode is about budaya Malaysia versus Budaya Jepun. Okay, so now I believe that everyone mesti sangat-sangat curious kan nak tahu apa Ayu buat dekat Jepun hari tu. So jom kita start dengan tempat-tempat best or tempat yang berbudaya yang Ayu pernah pergi time dekat Jepun hari tu. Okay. Masa dekat Jepun tu kami pergi banyak tempat. Tapi antara tempat yang saya boleh kata yang saya sukalah antaranya Shibuya. Oh, Shibuya. Shibuya City. Apa yang saya suka dekat Shibuya tu, mungkin ada orang tahu, mungkin ada orang tak. Dekat Shibuya tu ada crosswalk yang besar yang memang ramai orang akan datang lah untuk tengok. Even melintas jalan saja pun. Saya pernah tengok kat TikTok. Cantik. Betul kan? Cantik. So tempat tu meriah macam kalau kat KL macam Bukit Bintang lah meriah dia. Betul. Dia memang meriah, memang crowded lah. Kami pergi dekat Shibuya tu, crosswalk tu memang melintas jalan semata. Banyak kali kami ulang-alik. Banyak lah. Betul. Sebab dia jadi macam memang ada masa tu after lampu hijau untuk melintas je, ada yang lari ke tengah jalan tu semata nak ambil gambar. So itulah. Lepas tu next kami ada juga pergi Tokyo Tower. Tokyo Tower ni boleh kata macam menara KL lah. Dekat Malaysia ni. Dia punya tinggi, cantik pemandangan tu. Tapi kalau macam menara KL kita dah biasa. Dah biasa tengok pemandangan kan. Tapi kalau dekat Tokyo Tower ni kita boleh tengok satu kawasan Jepun tu memang view memang cantik lah. Especially memang malam memang cantik. Ayu pergi malam hari tu. Pergi malam. Okay, selain tu Ayu pergi mana lagi? Okay, kalau nak kata ada satu tempat bersejarah yang saya pergi, kami ada satu kawasan perkampungan ni. Nama tempat dia? Nama dia Iyashi no Sato Nemba. Macam mana sebut dia? Berbelit lidah. Berbelit lidah nak sebut. Susah nak sebut. Iyashi no Sato Nemba. Ayu buat apa? Nama satu perkampungan tu memang panjang. Nama dia susah agak nak ingat. Okay. Dekat perkampungan tu, perkampungan tu merupakan satu perkampungan orang kata tempat tradisional lah. Sebab kat situ kita boleh tengok rumah-rumah orang dulu-dulu. Orang lama. Tradisional. Rumah tradisional. Kita boleh tengok rumah yang atap dibuat dengan jerami. Kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok lah rumah-rumah lama. Lepas tu kalau nak kata apa sejarah Di sebalik tempat cantik tu, dulu satu perkampungan ni ada orang duduk. Memang ada orang duduki. Tapi sekarang ni memang dia buat sebagai tempat orang kata memang galeri semata dan muzium semata. Betul. Sebab dulu masa satu perkampungan ni dia dilanda bencana. Bencana tu
menyebabkan memang hancurlah kawasan perkampungan tu. Bencana apa? Orang kata, boleh kata tanah runtuh. Oh, tanah runtuh. Habislah semua Memang perumahan habis asal. lah. Memang habis perumahan asal. And after menyebabkan benda tu penduduk kat situ memang berpindah lah. Lepas tu after a few years memang diorang decide untuk naikkan balik kawasan perkampungan tu sebab kawasan tu memang cantik. And diorang naikkan perkampungan tu memang diorang naikkan macam yang asal, rumah yang asal. So memang sekarang ni tempat tu memang jadi satu tempat pelancong memang akan pergilah. Ayu masuk tak dalam rumah tu? Ada masuk. Setiap rumah yang diorang bina tu, diorang macam ada satu aktiviti. Macam ada satu rumah ni, saya ada masuk, ada tengok, dia tengah main dengan monyet. Main dengan monyet? Monyet naik basikal. Ayu takut monyet. Kat sini dah ada monyet. Sini banyak monyet dah. Kat Jepun pun ada monyet. Betul. Dia macam kita orang masa terkejut lah tengok monyet main basikal. Basikal bukan cakap jalan-jalan mah basikal. Ya, main basikal. Power Pandai monyet sekarang. Betul kan. Lepas tu dekat rumah lain-lain pun ada macam jual souvenir. Dia ada tunjuk-tunjuk baju. Macam tu lah. Dia bukan rumah tu dia tak jadikan rumah semata tapi memang ada something aktiviti lah kat dalam. Betul. Okay. Pemandangan kat situ cantik tak? Ish. Of course cantik. Kenapa saya cakap cantik Okay. Perkampungan ni dia berdekatan dengan Gunung Fuji. Oh, Gunung Dia berdekatan dengan Gunung Fuji. So bila kita naik sikit atas naik bukit sikit kan, dalam perkampungan tu memang kita akan direct nampak Gunung Fuji. Ada gambar? Saya nanti kita tunjuk. Ada, mesti ada. Ada. Nak tengok. Cumanya kalau nak tengok Gunung Fuji tu based on kita punya based on weather jugalah. Sebab sometimes kalau macam berangin tak nampak sangat sebab tutup dengan awan. Sebab Gunung Fuji tinggi kan. Betul. So sekarang tak nampak sebab sekarang musim hujan kan. Betul, kalau kat Japan sekarang musim sejuk rasanya tak nampak. Ada salji Betul. So selepas kita orang balik dari kita orang on the way balik daripada perkampungan tu, kita orang ada pergi satu tempat ni. Apa tu? Kita orang ada pergi satu tempat ni. Kita orang lalu dekat kawasan berhutan. Mula-mula kami tak tahu itu hutan apa. Sebab kami tak macam tak decide untuk berhenti pun. Tapi dia rasa macam bila kita orang lalu dekat hutan tu, tengah-tengah jalan kan sekeliling hutan, semua nampak macam cantik semua kan. Lepas tu tour guide kami pun macam tanya, tour guide kami, driver kami pun macam tanya, nak tak berhenti kat sini ambil gambar? Orang berhentilah. Kami berhenti, memang ada tempat untuk berhenti. Dan masa tu memang kami happy lah ambil gambar. Happy je, suka je. Siang lah time tu. Time tu siang. Lepas tu masa kita orang dah habis ambil gambar, kita orang naik kereta, kita orang start jalan time tu. Macam mendebarkan dah story ni. Aina nak tahu tak? Aku jadi takut betul time lah. Tu kan. Time tu barulah tour guide kami dan driver kami cerita sejarah sebenarnya tentang hutan tu. Ada sejarah? Sejarah apa tu? Okay. Takut ada boh. Nama hutan tu Hutan Gahara. Hutan Gahara. Ada orang mungkin tahu, ada orang tak. Tapi kami time Kita tak tu, kita memang tak tahu. Kami memang time tu dalam kereta memang tak tahu apa-apa. Lepas tu macam excited lah. Lepas tu, tour guide kami semua cerita. Dia kata hutan tersebut adalah salah satu tempat yang di mana kalau orang Jepun nak tamatkan riwayat hidup, nak bunuh diri memang dekat dalam tu. Memang dekat dalam tu. Dia dalam macam hutan tu. Dalam hutan tu. Kami berhenti ambil gambar tu dekat tepi-tepi je. Dekat just tepi hutan sikit-sikit je. Memang cantik lah kan. Tapi tour guide kami cerita, kalau kami masuk dalam lagi, kami boleh pergi dalam lagi, kami boleh nampak mayat. Mayat yang orang Jepun yang menamatkan riwayat. Betul. Memang kami boleh nampak mayat. Dan dekat situ kami dah start meremang lah. Sebab kita happy-happy ambil gambar. Tak tahu semua. Maka kami dah start meremang lah. Nak kata sebab kenapa diorang tamatkan riwayat dalam hutan tu. Sebab diorang ni jenis memang sampai diorang
nak tamat riwayat pun tak nak susahkan orang. Dia pergi tempat yang Betul. sunyi, Tempat yang jauh dari sunyi. orang. Diorang memang fikir orang lain juga. Diorang memang tak nak susahkan orang. So benda apa ni, kisah tamatkan riwayat hidup ni memang sampai sekarang jadi dekat Japan ni. So macam kita orang memang terkejut lah dengan kisah tu. Kira Tak ni sangka. macam di sebalik pemandangan yang cantik tu, dia Betul. macam ada dark side story betul. lah daripada pemandangan semua tu. Kita happy-happy, sebenarnya tempat tu ada something else. Betul. So next kita akan proceed to soalan lain. Okay, bila kita sebut tentang Jepun, the first thing that come up to our mind is discipline. Okay, so as someone yang dah pergi Jepun, okay, apa pandangan Ayu aspek disiplin apa yang kita kena ambil terapkan dalam negara kita Malaysia ni? Okay. Kalau berdasarkan pengalaman saya lah, apa yang saya sendiri nampak, saya rasa apa yang kita boleh terapkan dekat Malaysia ni mungkin ketepatan masa. Setuju? Ya, Betul? ketepatan masa. Mereka sangat tepat pada waktu, memang diorang strict dengan masa. Saya boleh bagi contoh yang kami sendiri alami semasa buat program di sana. Ada satu hari tu kami pergi ke sekolah tu naik public transport, jalan kaki. So macam orang kata a bit lambat lah. Alah, tak terlambat biasa sikit. dengan environment Betul. kan? Dia macam terlambat sikit sampai kat sekolah tu. So apa yang efek dekat program kita orangnya, dia jadi kita orang terpaksa buang satu slot. Oh, sebab lambat tu. Sebab lambat. Sebab dia macam diorang kalau habis pukul 5 memang pukul 5 kena habis. Tak ada tangguh-tangguh. Tak boleh tangguh. Memang sikap diorang macam tu betul. lah. So memang ada satu slot tu kami terpaksa skip satu slot tu. So memang dari situ memang nampak lah diorang memang tak ambil main pun pasal masa ni. Memang diorang strict gila. Part ni saya paling setuju sebab kita kan dah menuju ke 2024 ni, kita kena tanam azam untuk menepati masa. Kita kena contohi budaya Jepun ni sebab ni sangat-sangat penting dah nak masuk tahun baru kan. Betul. Selain tu, apa aspek lain? Kalau selain tu yang saya nampak dari segi yang pandangan saya lah, escalator diorang dekat mall semua. Okay, kalau dekat Japan diorang amalkan naik escalator. Okay, kan ada escalator kan ada side kiri dengan kanan, betul? Okay, kalau dekat Japan ni diorang amalkan memang duduk dekat sebelah kiri saja. Dekat sebelah kanan tu diorang ni jenis fikir orang. Diorang fikir masa orang. Dia respect lah. Betul, dia respect orang. Sebab dia fikir ada orang nak cepat. So lane belah kanan tu memang untuk orang yang nak cepat. Betul. Sebab ada kalau kita naik tunggu je escalator sampai atas kan. So macam pergi kat mall kan. betul, duduk je. Tapi dekat Japan memang mana-mana belah kiri. Kita kat Malaysia amalkan benda tu. Tapi dekat public transport saja. Betul, kat LRT, kat MRT je lah selalunya kan. Betul, sebab memang kat situ memang amalkan tu pun sebab ada sign kan minta kita duduk kiri. So kalau kat Japan memang dia amalkan lah semua tu. Memang mula pernah terduduk belah kanan tu macam kacau shock juga lah. Awkward lah. Kita lah. je yang duduk belah kanan. Betul. Lain semua duduk kiri. Betul. Lepas tu kalau selain daripada tu, kalau kita cakap pasal Japan ni, okay, kalau kita cakap pasal Japan mesti first thing bersih. Betul. First thing mesti bersih. Dia macam after kita orang sampai je dekat Jepun, dekat hotel semua tu kan, turun je dari kereta memang terkejut lah dekat tepi-tepi jalan tak ada sampah. Kalau ada sampah tu unik. Ya, kalau ada sampah memang unik. Sebab kalau kat Malaysia ni kita pergi mana-mana ada sampah. Even sekecil-kecil sampah pun kita boleh nampak. Kita nampak tin lah apalah kan. Tapi kalau kat Japan ni memang ya Allah susah nak jumpa. Serius tak ada. Tak ada sampah langsung. Dia macam nak kata kan. Kalau ada sampah memang rasa unik gila. Ambil gambar kalau ada sampah betul. gambar. Ya, kita orang sendiri, kami sendiri excited. Dia macam pada satu malam tu kita orang jalan, kita orang nampak sampah. Kita macam, weh ada sampah, ambil gambar. Macam tu tau, dia excited. Tapi sebab dia punya excited disebabkan dia terkejut lah. Tak ada sampah langsung. Beza lah dengan Malaysia kita. Betul, memang beza. Dengar you cerita ni rasa macam sekarang juga saya nak pergi Jepun nak buat tiket. Jom Jom. pergi sekali. Nak pergi lagi ni.
Adalah. Selain tu, Ayu, saya curious lah. Kalau dekat Malaysia, kita ada baju kurung. Tapi kat Jepun ada apa? Okay. Sebagai pakaian tradisional. Kalau kita baju kurung betul. Betul? Kalau orang Jepun kita panggil kimono. Oh, kimono yang kita selalu tengok dalam cerita anime. Betul. Yang ada kembang-kembang kat lengan tu. Cantik. Yang tu. Cantik gimana? Sebab kalau kimono ni, diorang pakai mostly ada yang pakai macam kita, which is pakai harian. Tapi ada juga yang pakai untuk pergi festival, ada untuk bergambar ke apa-apa kan. Cumanya kalau kita tengok kimono ni, kita tengok saja dah nampak tebal. Tebal panas. Nampak tebal panas. Tapi mereka tak apa, diorang ada musim sejuk kan. So Itu macam panas. itu panas. So baju kurung tu orang kata sesuai affordable lah, and sesuai pakai harian sebab nipis, selesa. Kalau kimono tu ni lah, kalau ada je nampak orang pakai harian ke apa. Dekat sana, Ayu ada tak macam exchange kita punya pakaian tradisional? Oh. Ada tak aktiviti yang buat macam tu? Ada. Kami ada pergi, kan kami pergi buat program dekat sekolah betul. Kat sekolah ada juga. Dekat sekolah tu ada jugalah cikgu-cikgu mereka yang pakai kimono semua kan. Ayu boleh tengok real life Boleh lah. tengok lah, Macam mana memang kimono memang tu dipakai. cantik, memang cantik. Cantik gila. Sumpah cantik. Lepas tu dia macam dia cerita pasal kimono. So kita orang pun exchange lah. Kita orang ajar dia, kita orang ajar macam mana nak pakai semuta. Oh, yang kat kepala tu? Yang kepala tu. Dia orang punya excited kan. Lepas kita orang ajar, daripada awal program sampai habis program dia pakai. Dia orang Dia tak appreciate tanggal. lah. Dia appreciate gila kita orang punya Bagusnya. budaya tu kan. So macam after tu kita orang untuk perempuan, kita ajar cara nak pakai kain sarung. Cantik batik ni. Mesti dia orang pakai cantik. Dia orang dah cantik. Dia orang pakai Ya, lagi betul. cantik. Cantik. Dia orang memang after kita orang ajar tu memang pandai dia orang pakai. Lepas tu masa kita orang ajar tu, diorang untuk yang perempuan memang kalau siapa yang pakai baju cantik memang kita akan bagilah. Diorang simpan bagi kain terus batik tu. sebagai kenangan-kenangan. Betul. Selain tu macam ada ke ajar-ajar diorang buat apa-apa tarian ke? Okay. Kalau selain daripada tu, kita orang tak adalah ajar diorang tarian ke apa. Tapi kita orang ada tunjuk tarian tradisional kita. Ayu menari lah. Kalau saya menari lah. Kalau saya Ayu kat sini juga. malu lah menari sini. Adalah kita orang memang sampaikan lah kita orang kita orang menari tarian tradisional lah untuk diorang. Lepas tu kita dia macam give and take tau. Kita bagi performance, diorang pun bagi performance kat kita. Diorang pun buat kat korang. Seronoknya dapat Yeah. tengok. Diorang buat apa? Diorang buat apa Okay. Satu sekolah ni, ada satu sekolah ni dia bagi kita, dia bagi choir kat kita. Lagu Japan. Hafal lah. Tahu tak lagu? Lagu tu. Lagu famous tu. Dia pun memang selalu. Diorang choir lagu tu. Lepas tu kan, nak tahu tak? Nak tahu? Dia suka gosip-gosip ni. unexpected. Sumpah sangat-sangat terkejut. Diorang buat apa? Diorang perform dekat kami sendiri lagu tarian rakyat Kelantan Wak Bulan. Rakyat Kelantan. Bukan dekat lagu Malaysia tau. Lagu Kelantan terus dia bagi. Dia perform dekat kami sendiri tarian Wak Bulan, which is tarian rakyat Kelantan. So macam time tu memang terkejut. Dia Terharu macam terharu lah sebab dia tengah choir, tiba-tiba pop keluar lagu Wak Bulan. Memang surprise gila. Sumpah terkejut. Kita orang tak tahu apa-apa pasal Bagusnya. tu. Macam unexpected lah. Lepas tu untuk next sekolah, kita orang pergi 2 sekolah. Untuk next sekolah, kita orang sama juga tunjukkan tarian tradisional. And diorang, apa yang diorang tunjukkan dekat kami adalah diorang main tarian muzik, maaf saya. Diorang tunjuk permainan tradisional, muzik apa semua. So diorang tunjuklah dekat kami. Ada juga yang ajar permainan tradisional Jepun. So macam kita orang banyak lah kita orang belajar. Kita orang exchange dengan diorang. Ada juga sekolah tu, ada satu sekolah tu ajar macam mana
adat cara nak minum tea. Oh, ada juga lah dia punya cara untuk minum Betul. tea. Diorang memang amazed lah dengan benda tu sebab kita minum tea biasa Minum je. macam tu je. Tapi diorang ada tata cara dia ada nak minum. teknik dia. Betul? Cakap pasal makanan ni, cakap pasal minum ni. Lapar lah Ayu. Lapar juga. Okay, cakap pasal makanan ni, kat sana Ayu ada try tak makanan yang best, makanan yang berbudaya paling best lah Ayu pernah try kat sana? Kalau kat sana, kita orang pergi tu, kami ada try soba. Soba apa tu? Okay, soba ni dia dia mi Macam udon? lebih kurang. Macam udon. Lebih kurang macam udon. Macam mana rasa dia? Rasa dia macam, rasa dia sangat bersih. Macam ni bersih. Fresh. Macam fresh gitu. Macam clean. Rasa dia clean je. Dia bukan nak kata rasa tawar ke apa, tak. Dia ada rasa tapi dia punya rasa tu lain daripada, saya bagi contoh dengan laksa kita. Laksa kita penuh dengan flavour. Rasa Penuh masin, pedas rasa semua masin, kan? pedas semua ada. Tapi diorang punya ni sangatlah fresh, sangatlah bersih. Bila rasa macam refreshing. rasa refreshing macam tu je. Memang dia tak rasa kosong pun tak. Memang fresh lah orang kata. Memang bersih rasa dia. Lalu kat tekak pun macam sedap je lalu hari tu. Compare lah. Kalau kat Malaysia, kita ada pelbagai jenis laksa. Dekat Jepun, kita ada soba. Soba. Dia macam udon macam tu. Okay, cakap pasal makanan ni. Lapar lah Ayu. Lapar. Lapar lah. Agak-agak dekat Yayasan Mancang ni ada soba tak? Alamak. Nak saya masakkan ke? Boleh. Jom. Kalau nak cari tu tak ada kot. Tapi saya boleh masakkan. Boleh. Ni Ayu nak masakkan soba untuk saya ni. So guys, this is the ending untuk our episode Budaya Malaysia versus Budaya Jepun. So that's all for What's What's up, UiTech Kelantan. Bye.